Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Natasha binti Yaakob, nombor matrik I17302447. Yang saya hormati pencara kursus Qawaid Fiqhiyah Ustazah Ainul Mardiah binti Zabidi, dan saya kasihi juga rakan-rakan sekalian. Baik, InsyaAllah hari ini saya dan sahabat-sahabat saya akan menerangkan tentang kaedah kuliah yang ketiga, iaitu kaedah Al-Isaru bil Qurbi Makruhun wa fi ghairiha Mahbubun, yang bermaksud mengutamakan orang lain dalam ibadat makruh, selain ibadat disunatkan. Baik, pertama sekali kita akan masuk kepada pengertian secara satu persatu kaedah ini. Al-Isaru yang bermaksud mendahulukan orang lain berbanding dirinya sendiri. Al-Qurbu pula bermaksud apa sahaja yang dibalas dengan pahala apabila dilakukan atau diamalkan perkara itu. Maksudnya ibadat-ibadat lah ataupun perkara-perkara amalan-amalan yang mulia yang membawa kepada pahala. Kita lihat pula maksud makruhun. Makruhun semua tahu makruh. Wa fi ghairiha mahbubun. Apa-apa yang selain daripada ibadat disunatkan. Baik, kita lihat pula kepada huraian kaedah. Pertama sekali, kaedah ini adalah berasal daripada kata-kata Imam Ash-Syafi'i. Maksudnya kaedah Isaru bil Qurbi Makruhun wa fi ghairiha mahbubun ini adalah kata-kata daripada Imam Ash-Syafi'i. Berdasarkan kaedah ini juga, urusan dan perkara yang berkaitan dengan ibadat itu tidak boleh mendahulukan orang lain, sedangkan dirinya sendiri diketepikan. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan ibadat, kita mesti mendahulukan diri kita terlebih dahulu berbanding daripada orang lain. Berkata Syekh Izzuddin bin As-Salam, tidak ada konsep mengutamakan orang lain dalam amalan taqarrub. Okey, amalan taqarrub ni adalah amalan yang setiap amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam melaksanakan kewajipan ataupun mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Berkata beliau lagi, hal ini kerana konsep pensyariatan ibadat itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan berlumba-lumba melakukan ibadat. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan ibadat ni adalah hal-hal sendiri, bukan kita mengutamakan orang-orang lain. Maksudnya kalau dalam solat, kita mesti mendahulukan diri kita dulu untuk melakukan solat. Jangan mendahulukan orang lain dulu dalam melakukan solat. Itu sebagai contohlah. Seperti kita ketahui pula, setiap manusia itu hendaklah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang bermaksud, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Dalam perkara dan urusan di samping itu, dalam perkara dan urusan tidak berkaitan selain ibadat tu, seperti urusan kebinaan ataupun aktiviti-aktiviti seharian kita, mengutamakan orang lain daripadanya adalah sifat terpuji yang digalakkan oleh syariat. Maksudnya apa-apa yang berkaitan ataupun selain daripada ibadat atau yang seperti aktiviti harian kita, amalan ini adalah amalan yang dituntut ataupun sifat terpuji yang digalakkan oleh syariat. Sebagai contoh, dalam urusan zakat, kita mendahulukan diri kita, kita mendahulukan orang lain berbanding diri kita dalam menerima habuan zakat. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh lain lagi, kalau kita dalam bas, kita mendahulukan orang-orang lain untuk duduk dalam bas tu berbanding diri kita. Maksudnya itu amalan mulia lah, yang patut kita mengutamakan orang lain dulu berbanding diri kita sendiri. Baik, sekian itu saja dari saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya. Okey, saya akan menyambung pembentangan ini dengan menceritakan tentang sumber asal kaedah. Okey, nama yang diberi Siti Nur Eliana binti Ibrahim. Nombor matrik I1910376. Okey, kita masuk kepada sumber asal kaedah. Okey, asal kaedah itu dengan berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam potongan ayat ke-9 surah Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang bermaksud dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat berhajat. Okey, mereka yakni kaum Ansar lebih mementingkan kaum Muhajirin dan orang-orang miskin daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka ini sangat-sangat memerlukan dan kekurangan. Okey, kita tengok pula hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. La yazalu qaumun yata'akharuna an safil awwali hatta yu'akhiruhumullahu finnar. Yang bermaksud sesuatu kaum itu tidak henti-henti, yakni sentiasa mengakhirkan dirinya daripada menyertai saf, yakni barisan pertama ketika sembahyang, sehinggalah Allah akan mengakhirkan mereka ke dalam neraka. Okey, ini melibatkan ibadat. Bila melibatkan ibadat, kita perlu mengutamakan diri kita dahulu sebelum kita mengutamakan orang lain, kecuali dalam skop bukan ibadat. Contohnya dalam kehidupan seharian kita, dalam aktiviti sosial, ia sangat digalakkanlah untuk mendahulukan orang lain. Okey, setakat itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurijati binti Badri, I173024888. Saya akan membentangkan berkaitan tentang tajuk seterusnya, iaitu klasifikasi mengutamakan orang lain. Dalam klasifikasi mengutamakan orang lain ini terbahagi kepada 3 hukum, yakni yang pertama adalah haram, yang kedua adalah hukumnya makruh, dan yang ketiga adalah khilaful aula. Okey, mari kita lihat kepada yang pertama, di mana hukumnya adalah haram, di mana dalam mengutamakan orang lain hingga menyebabkan dirinya tertinggal atau meninggalkan perkara yang wajib. Contohnya seperti dalam keadaan beliau ingin mengerjakan solat, tetapi pada masa yang sama hanya tinggal satu sahaja pakaian solat, maka beliau mengutamakan orang lain dengan memberikan pakaian tersebut kepada orang lain untuk mengerjakan ibadah tersebut, sedangkan diri beliau sendiri belum mengerjakan sembahyang. Dalam keadaan yang kedua, di mana hukumnya adalah makruh, dalam mendahulukan orang lain dalam perkara sunat sedangkan dirinya melakukan perkara yang makruh, ataupun melakukan tidak sempat untuk melakukan perkara sunat, di mana terdapat 2 keadaan di sini, di mana seseorang itu dia mengutamakan orang lain dalam perkara yang sunat sedangkan diri beliau tidak sempat untuk mengerjakan perkara sunat tersebut, dan yang kedua, beliau mengutamakan orang lain dalam perkara yang sunat tetapi diri beliau sendiri melakukan perkara yang makruh. Contohnya yang pertama, yakni mengutamakan orang lain dalam perkara sunat sedangkan dirinya tak sempat lagi untuk melakukan perkara sunat tersebut. Contohnya dalam keadaan memberikan ruang soft yang pertama, seperti mana yang kita tahu, besar pahalanya apabila kita berebut untuk merebut soft pertama di dalam masjid. Jadi hukumnya adalah makruh apabila kita dapat soft depan tu tapi kita utamakan orang lain untuk memenuhi soft depan tu, dan kita pula dapat soft yang kemudian, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedua, di mana mengutamakan orang lain dalam perkara sunat sedangkan dirinya melakukan perkara makruh. Contohnya dalam keadaan beliau ingin mengambil wuduk, tetapi pada ketika itu beliau mengambil wuduk menggunakan air suci, tetapi beliau mendahulukan orang lain dengan memberikan air suci tersebut kepada orang lain, dan beliau menggunakan air musyammas, di mana seperti mana yang kita tahu, air musyammas adalah air yang terkena panas terik, dan pada ketika itu ada air musyammas dan air suci, dan beliau mendahulukan orang lain untuk berwuduk dengan menggunakan air suci,
tetapi dirinya sendiri menggunakan air musyammas, maka di situ hukumnya adalah makruh. Yang ketiga, di mana khilaful aula. Khilaful aula ni di mana ia menyalahi keutamaan, iaitu dalam perkara atau urusan yang tidak ada tegahan atau larangan secara khusus. Yang ni tidak ditentukan sama ada hukumnya adalah haram ataupun tak ditentukan hukumnya adalah makruh dan sebagainya. Maka dalam hal ini, seperti contoh dalam hukum apabila seseorang itu melakukan, apakah hukum seseorang itu bercakap ketika mandi wajib? Di sini terdapat khilaful aula, di mana hukumnya bukanlah makruh dan hukumnya bukanlah haram. Di mana hukumnya adalah harus, tetapi seelok-eloknya seseorang itu ketika mandi wajib mestilah seleloknya tidak perlulah untuk bercakap. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmawati binti Muhammad Ramli, nombor matrik I173023331. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum furu'. Antara hukum furu' yang terbentuk dalam kaedah ini adalah yang pertama, tidak ada konsep yang mendahulukan orang lain dalam menutup aurat dan juga dalam menduduki saf yang pertama ketika dalam sembahyang. Okey, maksudnya di sini adalah kita hendaklah mendahulukan diri kita daripada orang lain dalam menutup aurat. Begitu juga dalam menduduki saf yang pertama ketika dalam sembahyang berjemaah. Maksudnya kita hendaklah mengutamakan diri kita dalam menduduki saf yang pertama ketika dalam sembahyang berjemaah. Okey, seterusnya yang kedua adalah seseorang itu tidak seharusnya memberikan air kepada orang lain untuk berwuduk, yang mana pada waktu itu telah masuk waktu sembahyang ataupun ia mendahulukan orang lain untuk berwuduk sedangkan pada waktu itu telah masuk waktu sembahyang. Okey, maksudnya di sini kita tidak seharusnya memberikan orang lain untuk berwuduk terlebih dahulu yang mana pada ketika itu kita juga belum mengambil air wuduk dan pada masa yang sama waktu sembahyang telah masuk. Okey, maksudnya sini kita hendaklah mendahulukan mengutamakan diri kita terlebih dahulu untuk mengambil air wuduk daripada orang lain. Okey, seterusnya hukum furu' yang ketiga pula adalah seseorang yang hanya memiliki air yang cukup bagi dirinya sahaja untuk berwuduk. Kemudian ia melihat orang lain ingin mengambil wuduk, maka tidak seharusnya ia memberikan air tersebut kepada orang lain. Okey, maksudnya di sini adalah pada ketika itu kita hanya memiliki air yang cukup-cukup untuk diri kita sahaja untuk mengambil air wuduk. Kemudian kita melihat orang lain kita melihat orang lain juga ingin mengambil air wuduk. Maka dalam situasi ini kita hendaklah mengutamakan diri kita terlebih dahulu dalam mengambil air wuduk. Okey, seterusnya adalah yang keempat adalah Imam Nawawi menjelaskan dalam Syarah Al-Muhazzab yang mana seseorang itu tidak seharusnya berpindah daripada kedudukannya yang di hadapan ataupun di barisan hadapan serta memberikan peluang kepada orang lain untuk menggantikan tempatnya. Okey, dalam maksudnya yang keempat ni adalah dalam Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarah Al-Muhazzab yang mana seseorang itu tidak seharusnya memberikan kedudukannya yang di hadapan itu kepada orang lain. Okey, maksudnya sini kita ni tidak bolehlah memberikan kedudukan kita, maksudnya barisan kita kita tidak boleh memberikan barisan kita di hadapan tu kedudukan barisan kita di hadapan kepada orang lain. Okay, seterusnya kita pergi kepada pengecualian daripada kaedah. Okey, seseorang yang datang lewat untuk bersembahyang jemaah, kemudian tidak ada ruang kosong pada saf yang pertama, ia menarik seseorang untuk turun bersamanya selepas takbiratul ihram. Maka orang yang ditarik itu sunat untuk turun membantu biarpun ia menyebabkan ia berada di saf yang kedua. Okey, contohnya seperti Fatimah datang lewat ke masjid untuk solat berjemaah. Kemudian ia melihat saf yang pertama itu tidak ada ruang kosong. Kemudian ia menarik Zainab yang berada di saf pertama untuk turun bersamanya berada di saf yang kedua
selepas takbiratul ihram. Maka pada ketika ini Zainab disunatkan untuk turun membantu, iaitu untuk turun bersama dengan Fatimah untuk sembahyang berjemaah pada saf yang kedua. Dalam situasi ini Zainab juga masih dikira mendapat pahala saf yang pertama. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita masuk pula kepada kesimpulan. Secara kesimpulannya, di mana seseorang itu mestilah melihat keadaan terlebih dahulu sebelum mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah. Jika mengutamakan orang lain itu sehingga menyebabkan dirinya terhalang untuk melakukan perkara ibadah, maka digalakkan untuknya untuk tidak mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah. Oleh itu, hendaklah mengutamakan dirinya dalam perkara ibadah sebelum mengutamakan orang lain. Jadi macam yang kita tengok kan, macam kita kan, kalau kita nak bantu orang, kita mesti tengok dulu keadaan kita. Kita mampu ke nak tolong dia? Kita keadaan kita macam mana? Macam tu. Kalau keadaan kita mampu untuk bantu seseorang itu, maka kita akan bantukan. Tapi dalam keadaan yang boleh memberi kemudaratan pada diri kita, maka seeloknya kita akan bantu diri kita dulu sebelum bantu orang lain. Contohnya macam dalam keadaan solat. Macam solat yang contoh saya berikan tadi, di mana seorang itu ingin mengerjakan solat, tetapi pada ketika itu hanya ada satu pakaian dan masa waktu solat itu pada ketika itu nak dekat habis solat dah. Jadi hendaklah dia mengutamakan dirinya terlebih dahulu sebelum mengutamakan orang lain. Maksudnya dia gunakan pakaian tu dulu untuk solat, barulah dia beri kepada habis selesai dia menggunakan pakaian tersebut, barulah dia berikan kepada orang lain. Kerana ibadah solat itu adalah wajib. Jadi mestilah dia utamakan dirinya sebelum dia mengutamakan orang lain. Wallahu alam, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.